Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan, muka surat 10, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Bahasan sifat qidam. Wajib juga dengan jalan syarak di atas kita iktikadkan sedia Allah Ta'ala dengan makna bukan ia Allah dahulu Allah, tak ada kemudian ada ia Allah. Ini kita sambung perbahasan yang keseterusnya, iaitulah bahasan yang kita nak bahas pada malam ni, iaitulah bahasan sifat qidam. Bacanya dengan qidam, baris bawah. Kalau baca dengan qadam, yang tu maknanya lain. Maknanya tapak kaki, qadam. Adapun di sini nak dengan bacanya qidam. Walaupun hurufnya sama, tapi maknanya berbeza sekiranya kita baca tak betul. Sekiranya kita baca tukar pada baris, jadi makna lain. Ini setengah daripada maknanya satu perkataan, satu kalimah, yang mana sekiranya kita baca tu maknanya lain pada baris, maka bawa kepada lain makna. Ada juga huruf sama tapi barisnya berlainan dan makna dia sama. Ada juga begitu. Seperti mishaf kita baca, mashaf pun kita baca, mushaf pun boleh kita baca. Tu baris lain tapi makna sama. Adapun di sini makna dia akan berbeza tak kala kita baca baris yang berlainan. Dia begitu. Jadi bahasan sifat yang seterusnya yang kita nak bahas pada malam ni ialah sifat qidam. Apa tu qidam? Jadi sifat qidam ni ialah maknanya terjemuh dulu sedia.
Tu makna ataupun terjemah. Terjemah bukan makna, terjemah. Terjemah daripada bahasa Arabnya qidam, lalu tu terjemuh dalam bahasa Melayu kitanya, iaitulah sedia. Tu sedia ni ialah qidam. Tu terjemuh makna-makna. Jadi bila sebut qidam dalam perbahasan sifat Allah Subhanahu wa taala ni, bila sebut qidam di sini dengan makna, dengan terjemuh salin bahasanya daripada Arab pada Melayu sedia. Jadi sedia yang ialah qidam ni dia keluar 3 makna pula. Ada 3 makna. Tapi hak kita nak pakai di bahasan sifat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam, satu saja. Hanya nak pada satu makna saja di sifat Allah, di bahasan sifat Allah. Tapi bila sebut qidam, tercabang padanya 3 makna dia. Mana 3 makna? Yang pertamanya, makna yang pertama bila sebut qidam, qidam yang dimaksudkan qidam zati. Qidam zati, ataupun nama lain lagi dipanggil juga dengan qidam hakiki, ataupun qidam asli, ataupun qidam mutlak. Boleh panggil belaka. Ini makna yang pertama. Yang mana qidam berpecah pula 3 makna. Yang kita terjemuhnya sedia, ada 3 makna daripada sedia ataupun lafaz qidam tadi. Lalu daripada 3 ni hanya satu sahaja hak kita nak i'tiqadnya. Hak makna daripada yang kita kena tambah, wajib kita i'tiqad Allah bersifat dengan sifat qidam. Allah mesti bersifat dengan sedia. Satu makna saja. Yang mana terpecahnya 3. Jadi yang pertama dulunya qidam zati ataupun qidam hakiki, qidam mutlak, qidam asli. Ikutlah. Jadi apa makna dia? Qidam zati ni ataupun qidam hakiki ni, maknanya ialah mala awwala lahu. Itu makna. Makna dianya ialah barang yang tidak ada awal bagi ada dia. Sesuatu yang mana dia tu, ada dia tu, tidak ada awal. Benda tu nama dia qidam zati. Ada dia, tidak ada awal. Jadi tu makna yang pertama. Jadi hak ni lah maknanya hak kita nak pasang, hak kita nak belajar, hak kita nak i'tiqad Allah bersifat dengan sifat qidam. Allah dia tu sedia. Dia bersifat dengan sifat sedia. Jadi sedia dengan makna apa? Dengan makna ada dia tu. Ada Allah Ta'ala tu. Ada dia, tidak ada awal. Ataupun ada dia tak didahului dengan ada, dengan tak ada. Ataupun ada dia tu tak diawali dengan tiada terlebih dahulu. Tu panggil qidam zati. Maka Allah bersifat dengan sifat qidam, bersifat dengan sifat sedia, dengan makna ada dia tu tak diawali dengan tak ada. Ada dia tu tak didahului dengan tiada. Ada dia, tidak ada permulaan. Adapun ada kita, ada kita, ada mula. Ada kita, ada permulaan, dengan bahawa dulu tidak ada kita ni. Tidak ada. Ada kita. Sebab tu ada kita ni maknanya boleh tanya, bila tarikh lahirmu? Gitu. Itu kalau nisbah manusia. Ikutlah tiap-tiap benda hak lain daripada Allah. Maknanya dulu tak ada, kemudian baru ada. Adakah boleh kita nak dikatakan bersifat dengan sifat qidam yang zati ni? Tak boleh. Qidam hak makna yang pertama ni, qidam yang zati, tak boleh. Kerana apa? Kerana qidam yang zati dengan maknanya ada Allah, ada sesuatu, dengan maknanya
Dia ada tu tidak ada yang mana didahului dengan tak ada sebelumnya. Atau ada tak diawali dengan tiada. Tu qidam yang zati. Kena pada siapa? Kena kepada Allah, zat Allah dan juga segala sifat-sifat dia. Qidam yang zati. Adapun kita tak boleh nak panggil qidam, kita ni bersifat dengan baru. Apa baru? Ada, dulunya tak ada. Itu kita baru. Tiap-tiap hak lain daripada Allah, tiap-tiap yang lain daripada segala sifat-sifat dia, semuanya baru. Apa tu baru? Hadis. Dengan maknanya ada benda tu, tapi ada dia diawali dengan tiada dulu. Dulu tak ada langit bumi, dulu tak ada kita semua ni, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dulu tak ada. Lepas tu timbul jadi ada. Ada kita ni baru dia panggil hadisun. Itu sifat kita. Adapun Allah Taala ada. Ada dia tidak diawali dengan tiada. Ada ngoti-ngoti dia. Ni panggil ada apa ni dia panggil sifat qidam. Jadi qidam dengan maknanya mala awwalalahu. Dengan maknanya barang yang tidak ada awal, yang tidak ada mula. Ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Itu dia panggil qidam zati nama dia, ataupun qidam hakiki. Ada satu lagi makna qidam tu dengan maknanya qidam zamani. Ada yang kedua. Yang kedua nama dia qidam zamani. Apa tu qidam zamani? Qidam zamani ni ialah maknanya benda sesuatu yang lama. Lama tu nisbah kepada masa. Benda tu lama. Lama dah benda tu. Jadi ukuran lama dia tu nisbah kepada masa. Lama dah, rumah kita beli ni lama sangat dah. Kita beli dia. Lalu tu dah lama tu mencecah setahun lebih-lebih dah. 20 tahun ke, 30 tahun dah ke kita beli miliki rumah tadi. Oh, rumah kita bersifat dengan qidam juga. Tapi qidam dengan makna mana? Qidam dengan makna qidam zamani. Apa tu qidam zamani? Lama dia tu dengan sebab kira masa. Dengan sebab kira masa paling kurang setahun. Itu dia panggil qidam zamani nama dia. Sebab itulah dalam ilmu fiqh, maknanya dia ada bicara. Contohnya permasalahan seseorang tadi dia belum sedia lagi, tak bebas lagi maknanya dia. Aku 8 bulan baru, tak bebas lagi dia. Aku setahun lebih dah. Bebas dah dia. Masuk dalam kata yang dia kata tadi, aku nak bebaskan hamba sahaya aku milik ni, hak dia. Iaitulah kena kepada mereka-mereka daripada hamba dia yang mana sudah setahun dah dimiliki. Baru panggil orang tu sedia. Itu dalam masalah fiqh. Ini sedia qidam dengan makna qidam zamani. Kita ni qidam ni kita ni. Bersifat dengan qidam tapi qidam zamani. Kerana apa? Tua dah kita ada hak 30, 40, 50. Tak ada hak bawah daripada setahun sini dia tak mari awal-awal lagi, tak boleh. Kena menyusu dan sebagainya. Ni kita semua bersifat dengan qidam zamani nama dia. Ni dah tak bicara dalam masalah ni. Tak bicara dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak dengan makna tu. Itu dua. Yang ketiga nama dia qidam idafi nama dia. Itu yang ketiga. Bila sebut qidam ada 3. Qidam zati, qidam zamani, yang ketiganya qidam idafi. Apa qidam idafi? Qidam idafi ni ialah sesuatu yang lama dia nisbah dengan adu. Gitu. Benda ni dinisbahkan dengan adu. Macam mana contohnya? Contoh kita dengan ayah kita. Maka hak mana lebih sedia?
terlebih dahulu, maknanya sedia, bersifat dengan kidam. Ayah kita, yang mana ayah kita ada dulu, baru kita. Itu dia panggil qidam idafi, nisbah adu. Yang mana lama ayah dengan anak, ayah bersifat dengan kidam idafi nama dia. Adapun kalau ayah dengan tok, tadi dengan kita anak, dia kidam. Adapun dia ayah dengan tok pula, ada dia tak bersifat dengan kidam. Ayah kita dikatakan kidam pula. Ni tok dia tu, ayah pada ayah kita tu tok kita lah. Dia kidam daripada ayah. Itu dia panggil qidam idafi, nisbah adu. Kalau dengan kita, dia qidam. Kalau dia dengan tok kita, ayah kita bukan kidam, tok kita kidam. Tok kita bersifat dengan kidam. Kidam dengan makna mana? Kidam idafi. Itu kidam idafi nama dia. Sedia yang idafi, lama nisbah kepada hak mana dulu dia panggil. Itu dia panggil kidam idafi. Jadi ada 3. Kidam zati, kidam zamani, kidam idafi. Adapun hak dalam bahasan sifat kidam, hak kita naknya kidam zati. Itu makna tu. Dengan maknanya mala awwalalahu. Ada Allah Ta'ala ni, tidak ada awal bagi ada dia. Tak didahului dengan tak ada terlebih dahulu sebagaimana kita ni. Itu sifat kidam. Jadi bahasan sifat qidam wajib juga. Wajib juga dengan jalan syarak, yakni dengan keputusan syarak. Wajib juganya, maknanya di atas kita tiap-tiap mukallaf ni lah. Wajib juga atas jalan syarak di atas kita ni. Wajib i'tiqadkan, wajib kita berpegang, wajib kita kena berpegang di hati kita, tambak di hati kita, simpul di hati kita, yakni dengan yakin. Itu i'tiqad panggil. Kalaulah kita tak yakin, tak panggil i'tiqad lagi. I'tiqad nak nama i'tiqad ni mesti syaratnya kena yakin. Itu panggil i'tiqad. Kalau tak yakin, ada lagi halus-halus, boleh jadi ke? Ya ke? Tu bukan i'tiqad lagi, tak nama i'tiqad lagi, tak panggil yakin lagi. Kerana dia tak yakin. Ini i'tiqad mesti kena yakin. Jadi nak nama i'tiqad kena yakin. I'tiqad ni ialah pegangan hati, tambatan hati kita, simpul di hati kita dengan yakin. Itu wajib kita i'tiqad. Wajib di atas kitanya, wajib syarak, dengan maknanya tekanan pada pihak syarak ke atas kita. Wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang di hati dengan yakin. Kita i'tiqad yakin di hati kitanya, kita tambak di hati kita, simpul di hati kita. Sedia Allah Ta'ala. Wajib kita kena i'tiqad Allah tu sedia. Satu dulu, hak dulunya kita i'tiqad tambak di hati kita, Allah tu tentu ada. Dengan makna Allah tu bersifat dengan sifat wujud. Allah ada. Manakala Allah tu ada dia tu pula. Sedia ke baru ada dia tu? Hak satunya kita i'tiqad dulu, kita tambah dah. Allah ada. Dia tentu ada. Dia mesti ada. Zat Allah tu ada. Gitu. Tu i'tiqad kita hak dulu ni. Hak di bahasan sifat wujud. Itu hak wujudnya. Kemudian ada Allah Ta'ala ni pula. Nak tanya, ada Allah tu pula. Ada dia tu sedia ke baru? Ni wajib pula kita kena i'tiqad ada Allah Ta'ala tu sedia gitu. Wajib kita i'tiqad ada dia tu sedia. Apa makna ada Allah Ta'ala tu sedia? Wajib kita i'tiqad Allah tu sedia dengan maknanya begini. Bukan ia Allah Ta'ala ni dahulu Allah Ta'ala tak ada. Bukan dengan maknanya Allah Ta'ala dulu tak ada. Kemudian lepas daripada tak ada, kemudian
ada ia Allah. Bukan gitu. Jangan i'tiqad gitu. Allah Ta'ala, jangan kita i'tiqad dulu dia tak ada. Tak ada semacam kita tiada. Kemudian ada. Allah kita i'tiqad gitu, dia ada dia tu dulu tak ada juga. Jangan bukan jangan. Ni sedia Allah Ta'ala dengan maknanya bukan begitu. Dah bukan begitu kak? Ada Allah Ta'ala bukan mari kok tak ada dulu. Ada Allah Ta'ala tidak didahului dengan tak ada. Tu Allah ada dia tak didahului dengan tak ada. Tak semacam kita ada kita didahului dengan tak ada dulu. Tak ada baru ada. Itu kita. Allah Ta'ala ada semata-mata ada. Ini dia panggil kidam zati. Itu wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala tu sedia dengan makna bukan ia Allah dahulunya Allah Ta'ala tu tak ada. Kemudian ada ia Allah. Bukan. Wajib kita pegang di hati kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Maknanya ada sengoti dia ni. Ada sengoti dia ni. Bukanlah dengan maknanya dulu dia tak ada dulu. Bukan begitu. Sebagaimana kita makhluk ni, mari sebelah tidak ada terlebih dahulu. Allah dak. Dia tidak begitu. Tidak begitu. Bukanlah semacam mana kita ada ni dulu tak ada, baru ada. Allah dah ada sengoti. Ada yang tidak didahului dengan tiada ni lah dia panggil sifat qidam. Itulah panggil sifat qidam. Dah begitu. Maka tak begitu. Bukan begitu Allah Ta'ala ni. Mana? Bukan kata dulu tak ada, kemudian ada. Tak. Bukan begitu Allah Ta'ala ni. Kemudian macam mana Allah Ta'ala? Hanya ia Allah Ta'ala ni sedia kalau adanya ada Allah. Sedia kalau lagi ada dia. Dengan makna tak didahului dengan tiada terlebih dahulu ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sedia yang semacam inilah. Tu lurah bercakap tu. Dia bercakap begitu. Maka sedia yang semacam inilah. Semacam mana? Semacam kata bukan mari melalui tak ada terlebih dahulu tu lah. Allah Ta'ala ni sedia dia bukan lalu, bukan menempuhi tak ada terlebih dahulu semacam kita tu. Maka sedia yang semacam inilah dengan maknanya ada Allah Ta'ala sedia kalau lagi ada dia tak didahului dengan tak ada tu. Itulah dikatakan sedia yang zati. Apa sedia yang zati? Sedia yang bangsa dia. Sedia Allah Ta'ala ni sedia sengoti. Itu makna dia. Itu makna sedia yang zati. Lawan kata sedia yang zati ni lawan bagi sedia zamani. Hak lawan bagi sedia zamani tu. Apa sedia zamani? Yakni sedia zamani ni panjang masa. Benda tu panjang masa dia, lama masa dia. Serta panjang masa, lama masa benda ni dahulu sesuatu tu tiada. Tu panggil sedia zamani. Benda ni lama ada dia, masa ada dia tu. Tapi dulu tak ada juga. Tapi kih ada dia ni lama dah. Tu dia panggil sedia zaman ni. Jangan i'tiqad gitu. I'tiqad dengan makna ada Allah Ta'ala, ada dia, ada lama dah. Gitu. Jangan. I'tiqad gitu salah. Allah ada. Ya Allah ada. Tapi ada Allah Ta'ala tu bila? Lama dah ada Allah Ta'ala. Jaritu lagi. Kata gitu. Jaritu lagi ada Allah Ta'ala. Maksud jaritu lagi Allah ada tu dengan maknanya dia lama dah ada, dulu tak ada juga. Tu. Kalau begitu kufur pegangan kita. Salah pegangan kita. Kenapa? Ada Allah jaritu lagi. Jaritu tu tak apalah. Tak apa lagi situ. Makna jaritu lagi Allah ada tu lama dah Allah ada ni. Dulu tak ada juga.
Tak ada juga Allah pun. Cuma dia lah hok lama sekali ada. Salah. Tak betul pegangan tadi. Bukan. Ada Allah Ta'ala, iyalah. Jari tu lagi. Sedia kala lagi. Maknanya. Tapi tak didahului dengan tak ada. Gitu. Ada semua. Ada senantiasa. Hak tidak ada tu, tidak ada di Allah. Itu makna sedia. Beza tu. Hak kata jari tu lagi Allah lama dah ada, cuma dulu tak ada juga. Ni sedia zamani nama dia. Dulu tak ada juga. Tapi lama dah lah adanya. Dulu tak ada. Tapi ada dia setelah tak ada tu, lama dah ada dia nya. Ni sedia zamani nama dia. Kalau di kita boleh nak dikatakan kita bersifatnya kidam. Tapi kidam zaman ni ada lama dah kita ni. 30 tahun dah aku dah hidup. 40 tahun dah aku dah ada. 50 tahun dah aku dah ada. 60 tahun dah aku dah ada. Sebelum ni tak ada juga. Kidam zaman ni nama dia. Allah, jangan kita faham gitu. Jangan kita faham ada Allah Ta'ala tu dengan kidam zaman ni. Tak. Ada Allah kidam yang zati. Biar faham tu i'tiqad, pegangan, tambak di hati kita begitu. Ni semua ni kita reti dah, kita faham dah sebenarnya. Cuma ni kita nak peringat balik. Nak peringat balik, nak ulang balik. Pasal dia lah ilmu dia begitu. Kena pulang balik supaya hati kita tu jelira. Supaya kita ulang tu tahqiq betul. Sebab itulah ulama kata iza takarrara tahqarrara wa iza taqarrara tahaqqaqa. Apa makna? Apabila benda tu senantiasa diulang-ulang, benda tu duk masuk dengar semua, kita akan jadi maknanya lebih padu. Jadi duk ingat, duk ulang-ulang. Jadi taqarrar, maknanya tetap. Maka apabila duk senantiasa ulang jadi tetap kita, tahaqqaqa pula. Bawa kepada jelira di hati kita. Bawa kepada kejap di hati kita. Sebabnya duk ulang-ulang. Gitu. Ni kita pun gitulah. Benda ni semua kita tiap-tiap orang Islam kita i'tiqad dah ni, cuma duk ulang-ulang jelah. Ulang-ulang dan kita nak bercambahkan ilmu kidam zamani tu apa, kidam zati tu apa, kidam idafi tu apa. Tambah ilmu. Biarlah kita tak pandai nak sebut pun, kita tak pandai nak hurai pada orang pun. Ilmu i'tiqad bukan kita boleh hurai dak, faham tu. Naknya kita faham. Jadi Allah tu ada, tentu Allah ada. Ada dia tu pula tak didahului dengan tiada. Tak semacam kita. Ada kita didahului dengan tiada terlebih dahulu. Inilah makna sifat kidam yang wajib kita i'tiqad dalam hati kita. Maka ini sedia yang zaman ni hak lama masa tapi dulu tak ada juga. Maka ini bukan maksud kita di sini, yakni dalam perbicaraan sifat Allah Taala. Tak bukan maksud di sini. Bukan nak bicara di sini hak maksud sedia zaman ini, bukan. Maka kidam itu, titik situ, habis dah tu. Maka kidam itu, kidam ni sedia ni, makna dianya ialah ibarat, ialah satu percakapan, satu pemberitahuan, satu perayatan gitu. Satu pemberitahuan, ibarat ni satu tuturan, satu jenis percakapan. Kidam itu satu benda hak kita nak cakapnya, apa dia? Daripada ternafi awal. Bila sebut kidam, ialah kita nak ceritanya nafi awal. Dengan maknanya nafi mula jadi tu. Dengan makna mula jadi, yakni dengan makna kita nak nafinya permulaan pada jadi tu. Dengan maknanya ada hak mula-mula jadi. Dulu tak ada dulu. Tak ada. Bila dia start mula jadi? Pada tahun sekian. Mulalah jadi dia. Tak, bukan. Itu makna kidam. Nak nafi hak tu. Tak.
Allah Ta'ala bukan pesing, bukan jenis, mula ada jadi. Bukan pesing, ada mula pada jadi dia. Gitu. Bukan pesing tu. Adapun kita, ada mula, ada permulaan pada jadi kita. Bila? Katakanlah orang tu mula jadi dia, permulaan pada kejadiannya, iaitulah pada tahun 1880. Situ permulaan jadi dia. Allah Ta'ala tak nafi hal tu. Bukan sama sekali Allah Ta'ala ni ada permulaan pada jadi dia. Tak. Senantiasa ada Allah Ta'ala. Tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sengoti dia ni. Itu dia panggil qidam. Jadi qidam-qidam ni menafikan awal dengan makna hak mula jadi tu. Adapun awal dengan makna yang ada sebelum daripada ada makhluk lagi, maka yang ni tidak dinafi akan dia, akan awal dengan makna yang ada sebelum daripada ada makhluk ni. Ni tak nafi. Kenapa? Kerana sabit ia awal dengan makna ada sebelum daripada ada makhluk ni. Hak tu sabit pada firman Allah, huwal awwalu. Hak ni kita tak nafi. Tak nafi awal dengan makna Allah tu ada, makhluk tak ada lagi sebelum tu. Hanya Allah saja ada. Maka Allah tu yang awal. Hak ni jangan nafi. Kerana hak ni ayat Quran. Mana? Huwal awwalu. Kita baca ni lah. Huwal awwalu wal akhiru. Apa huwal awwalu? Dialah Allah. Huwal awwalu. Ayat Quran tu. Dialah Allah yang awal. Jadi yang awal di situ dengan makna apa? Tadi kata nafi awal. Nafi awal dengan makna lain. Hak sini yang awal, dia kata Allah tu, dia tu yang awal. Yang awal di sini dengan maknanya ada Allah Ta'ala, ada dia tu. Makhluk ni tak ada lagi. Allah ada dah. Jadi Allah ni yang awal. Ni tak nafi. Tak nafi dengan makna ni. Tu. Tak nafi dengan makna Allah tu ada, makhluk semua ni tak ada lagi. Jadi Allah ni dia je yang ada, dia yang awal. Hak ni kita tak nafi. Hak ni ayat Quran. Hak kata nafi Allah tidak ada awal, ternafi awal. Tadi Allah tidak ada awal. Awal dengan makna dulu tak ada. Tak ada. Allah baru ada. Dia yang awal. Awal ni nafi. Awal hak dengan makna dulu Allah tak ada. Tak ada. Dialah yang awal sekali ada. Hak ni nafi. Nafi hak tu. Bukan. Allah ni qidam yang zati. Ada dia, tidak ada awal bagi ada dia. Hak tu nafi. Nafi hak awal dengan makna dulu tak ada tu. Dulu tak ada. Dialah yang awal sekali ada. Hak ni nafi. Ada pun awal dengan makna ada Allah Ta'ala, makhluk semua tak ada lagi. Allah yang awal. Hak ni ya, hak ni tak nafi. Dialah yang awal, makhluk tak ada lagi. Dialah yang awal. Hak ni tak nafi. Kerana hak ni maksud daripada ayat Quran tadi, huwal awal. Nampak tu? Biar kita jelas situ tu. Pendeknya wajiblah, kesimpulannya wajiblah kita i'tiqad kata Tuhan kita itu bukan dahulu Tuhan kita tu tak ada. Pendeknya kita kena i'tiqad dalam hati kita ni, kita i'tiqad Tuhan kita bukan dahulunya tak ada. Lalu tu dah tak ada. Maknanya bukan Tuhan kita itu dahulunya tak ada, bukan baru adanya ada Allah Ta'ala. Wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala ni maknanya kita, Tuhan kita ni bukan dulunya tak ada.
ataupun bukan baru ada dia. Bukan baru ada dia, baru ada je dia. Dulu tak ada juga. Bukan. Jangan kita i'tikad begitu. Beginilah maksud daripada ibarat ulama. Ibarat ulama di dalam kitab-kitab usuluddin yang dia katanya qidam, artinya sedia, mustahil lawannya, lawan bagi sifat sedia tu iaitu baru. Inilah maksud dia. Itu wajib kita simpul dalam hati kita. Pendeknya kita i'tiqad dalam hati kita Allah tu ada dia tu tidak didahului dengan tiada. Inilah nama dia sifat qidam. Itu nama sifat qidam. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit kitab Muniyatul Musalli. Sikit je. Anak Azhar. Muka surat 9. Kitab Jawi muka surat 9. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-13-nya daripada 13 rukun sembahyang. Masih dalam perbicaraan rukun sembahyang. Jadi yang ke-13-nya ialah tertib. Tertib ni hak mana dulu didahulukan, hak mana kemudian dikemudiankan. Hak mana dulu buat dulu, hak mana kedian buat kedian, hak selepas buat selepas. Itu makna tertib. Jadi yang ke-13-nya iaitu tertib. Kata tertib itu seperti barang yang telah tersebut. Mana barang yang telah tersebut? Hak kita belajar dah lah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat apa dia, yang kelima apa dia. Itu dia panggil tertib, seperti hak dia bilang hak tersebut dahulu. Yang mana hak dia bilang tertib seperti yang terdahulu sebut tu, tertib hak dia bilang tu yang terkandung dengan makna yang merangkumi, yang dikira sekali, itu yang terkandung. Yang dikira sekali hak ni mana? Atas disertakan niat dengan takbiratul ihram. Walaupun kita bilang hak di awal tu, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Hak ni kira sekali hak ni. Seolah-olah tak ada tertib hak ni. Dia kira sekali lah. Dia panggil tertib pada kira-kira. Benar ada tertib, tapi tertib pada kira-kira. Jadi pada kira-kiranya hak ni sekali ni. Mana? Niat dengan takbiratul ihram. Hak tu sekali. Niat dengan takbiratul ihram tu sekali. Allah. Niat. Tu sekali tu. Tu sekali. Dan beserta kedua niat dan takbiratul ihram tu pula dengan qiyam. Tu sekali dua tu pula. Manakala kita ni Allah tu sekali, niat situ, takbiratul ihram situ, dan hal keadaan kita berdiri. Hak tu sekali kata dia. Tiga tu sekali. Dan Fatihah, yakni dan Fatihah tu pula disertakan dengan qiyam. Kita kena tambah gitu. Kalau tidak jadi payah faham. Dan Fatihah, yakni dan disertakan Fatihah pula dengan qiyam. Waktu kita baca Fatihah tu pula, setelah mana kita takbiratul ihram, Allah, niat situ, takbiratul ihram situ, hal keadaan kita berdiri pun situlah. Itu dia panggil seolah-olah tak ada tertib situ tu. Disertakan sekali. Berdiri, akad takbir, niat. Kemudian baca doa iftitah, hak rukun seterusnya, Fatihah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hak ni pula beserta dengan qiyam, dengan berdiri. Tu dengan berdiri. Walhanya kalau kira lain-lain tu, Fatihah satu rukun, berdiri satu rukun. Tapi tak sekali tu Fatihah dengan qiyam. Dan tasyahud. Ni hak lain pula. Dan bacaan tasyahud, dan selawat, yakni dan bacaan selawat, dan salam,
dan beri salam tu pula. Hak ni pula. Bacaan tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Kemudian selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hingga akhir. Hak terlebih akmalnya. Bacaan tasyahud, selawat dan beri salam tu pula. Hak ni kalau kira lain-lain tu, hak ni pula berserta dengan duduk pada tasyahud. Hak ni sekali dengan rukun hak seterusnya, iaitulah duduk dengan tasyahud. Jadi dia sekali hak tu. Maka dah begitu, hak tadi sekali belaka tu, maka tertib itu hak mana dulu kedian ni ialah yang lain, iaitulah pada yang lain daripada itu. Hak lain daripada tu ada tertib susunan-susunan dia. Mana hak lain daripada tu? Hak lain daripada takbir, niat, qiyam, Fatihah dengan qiyam, kemudian bacaan tasyahud, selawat dan salam, dan juga beserta dengan berduduk pada tasyahud. Lain daripada tu ada tertib. Lain daripada tu ada tertib. Mana tertib dia? Iaitulah hak lepas daripada tu. Mana? Rokok. Ada tertib dah lah. Lepas Fatihah, rokok. Tertib selepasnya. Kemudian iktidal. Kemudian sujud. Ada tertib dah, ada tertib dah. Hinggalah akhir. Itu dia ada tertib. Tak boleh nak langgar tertib tadi. Nak pergi sujud dulu baru iktidal. Tak boleh, tak boleh. Dia ada tertib dia. Itu rukun yang terakhir, iaitu tertib. Habis itu. Dan sunat sembahyang ab'ad. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.